Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Bersama saya kembali Cikgu Suhada dalam kelas intensif bersama Tavis. Okey kelas, hari ni Cikgu dah masuk pembelajaran kita yang ke-8. Pembelajaran ke-8 ni Cikgu nak cover topik daripada Unit 5 dan Unit 6. Unit 5 adalah sebatian karbon, manakala unit 6 adalah elektrokimia. Yang ni adalah unit yang berkait rapat dengan kimia. Agak pack hari ni dan agak compact. Tapi saya harap kamu semua boleh beri perhatian yang penuh. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan dengan unit kita yang pertama iaitu sebatian karbon. Okey, sebentar ya. Okey. Bila sebut tentang sebatian karbon, pelajar kamu mesti ingat dia punya simbol yang universal guna pakai dekat mana-mana sekali adalah karbon, C. C untuk karbon. Ingat sebatian karbon C untuk karbon. Okey pelajar, dalam sebatian karbon, kita bahagikan kepada dua kumpulan. Yang pertama organik, yang kedua bukan organik. Pelajar, kamu take note dekat sini. Untuk sebatian karbon yang organik, biasanya dia diambil daripada benda hidup. Dia derive daripada benda hidup. Okey, contohnya gula. Macam mana proses pembuatan gula? Daripada pokok tebu, jadikan gula kan. Okey, gula daripada benda hidup. Etanol, nak buat etanol daripada apa-apa makanan yang ada glukosa. Minyak sawit daripada pokok sawit lah, buah sawit. Okey. Arang daripada pokok, kita bakar kayu tu sampai menjadi arang. Kapas daripada kain kapas daripada pokok kapas, kertas daripada pokok juga. Okey, ingat sebatian karbon jenis organik kita derive daripada benda hidup. Okey, dan sebatian karbon bukan organik. Kalau tadi benda hidup, yang ni benda bukan hidup. Okey, contoh benda bukan hidup, karbon dioksida lah, gas. Gas tak hidup kan? Okey, kalsium karbonat. Kalsium karbonat marmar yang kita guna untuk buat meja, untuk buat jubin. Okey. Okey pelajar, sekarang dah cakap pasal sebatian karbon, mestilah kena tahu kan? Kita karbon, sebelum ni kita dah belajar kita nitrogen. Kita nitrogen akan menukarkan nitrogen di udara dalam bentuk nitrat supaya nitrat tu boleh disedut oleh akar pokok. Tapi dalam kita karbon ni, dia adalah satu proses atau untuk kekalkan kandungan karbon di udara, karbon dioksida lah. Kalau di udara, ingat karbon dioksida. Macam mana nak kekalkan balance karbon dioksida di udara ni? Dia mengalami beberapa proses. Kalau banyak sangat karbon dioksida tak boleh juga, nanti disebabkan pencemaran udara kan. Okey, jom kita cuba lengkapkan daripada P dahulu. Di mana organisma hidup seperti pokok, nampak organisma hidup ni, dia serap karbon dioksida di udara. Apa proses dia pelajar? Apa proses dia? Dia serap karbon dioksida, dia kurangkan kandungan karbon dioksida di udara. Apa proses P? Boleh sesiapa bagi tahu saya? Okey, proses P ni pelajar adalah fotosintesis. Fotosintesis dia serap karbon dioksida di udara ya. Fotosintesis. Okey. Okey. Dan cuba tengok untuk proses Q. Di mana benda hidup seperti pokok dia bebaskan karbon dioksida. Rasa-rasanya proses apa? Proses respirasi, ya betul Fatihah, proses respirasi. Ditambahkan karbon dioksida dalam udara kita. Okey, cuba tengok R. Daripada haiwan yang mati, haiwan mati ni dia diuraikan, dia mengalami penguraian. Proses penguraian tu lepaskan karbon dioksida. Kita panggil proses penguraian ataupun decomposition ya. Okey, tengok yang S.
Tengok S daripada haiwan. Daripada haiwan. Tadi daripada pokok. Pokok lepaskan karbon dioksida. Kalau haiwan dia dah makan, dia lepaskan karbon dioksida juga respirasi ya. Okey, cuba jawab. Untuk proses T tu, rasa-rasanya proses apa? Sesiapa boleh tolong saya jawab? Respirasi untuk proses T. Daripada asap dia bebaskan karbon dioksida. Tingkatkan karbon dioksida di udara. Okeylah. Pembakaran ya pelajar. Okey. Jadi, proses yang meningkatkan kandungan karbon dioksida di udara ada 3 proses utama iaitu respirasi, penguraian dan pembakaran. Yang warna biru ni 3 proses yang meningkatkan karbon dioksida. Okey, dia tingkatkan karbon dioksida, naikkan CO2 dan fotosintesis dia kurangkan karbon dioksida di udara kita. So please take note on that. Nanti kalau dalam kertas satu ke dia keluar antara berikut. Dia bagi A, B, C, D. Yang manakah dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida di udara. Jadi jawapan dia antara fotosintesis, penguraian, respirasi, pembakaran. Mestilah fotosintesis. Dia serap karbon dioksida pelajar. Okey, kita tengok seterusnya. Hidrokarbon. Hidrokarbon ni apa pelajar? Hidrokarbon ni dia adalah satu unsur yang terdiri daripada karbon dan hidrogen. Simbol dia C untuk hidrogen, H lah hidrogen. Okey, hidrokarbon dia hanya mengandungi karbon dan hidrogen ya. Kalau dia tambah O, tu jadi lain pula. Jadi alkohol. Sekejap lagi kita pergi. Okey, macam mana hidrokarbon ni dia terbentuk pelajar? Hidrokarbon ni dia membentuk petroleum, gas asli, minyak kereta petrol atau minyak diesel yang kita pakai tu sumber adalah daripada sumber petroleum sumber tak boleh baru. Macam mana nak buat? Kita ambil dari laut Ambil dari laut, lepas berjuta-juta tahun baru dia boleh terbentuk. Sebab itulah dikatakan dia sumber yang tak boleh baharu. Ambil masa yang sangat-sangat lama untuk nak terbentuk. Satu hari pelajar nanti petroleum ni akan habis. Jadi macam mana bila dia habis? Kita akan ganti dengan sumber teknologi hijau tau. Okey. Yang kedua, pembentukan arang batu. Arang batu ni pun untuk menjana tenaga elektrik. Satu hari nanti dia akan habis juga. Masa yang diperlukan untuk membentuk arang batu ni bukan kayu kita bakar. Arang tu lah. Bukan Dia arang batu, dia terbentuk dekat bawah tanah dalam masa yang sangat lama. Berjuta-juta tahun. Sebab tu dikatakan sumber tak boleh baharu. Okey, petroleum, gas asli, arang batu ini adalah contoh-contoh hidrokarbon. Okey, baiklah. Seterusnya apa yang kamu perlu tahu? Kita dah tahu macam mana nak dapatkan petroleum. Dapatkan daripada bawah laut, lapisan bawah laut. Okey. So lepas kita dapat daripada lapisan bawah laut, macam mana nak jadikan petroleum tu boleh pakai? Kita kena lalui, petroleum ni kena melalui proses penyulingan berperingkat. Penyulingan berperingkat ni apa? Kita bakar atau panaskan dalam suhu yang berbeza pelajar. Kita bakar, kita panaskan petroleum tu dalam suhu yang berbeza. Okey, setiap suhu dia akan hasilkan jenis minyak yang berbeza. Okey, jom kita tengok. Ni dia punya radas ni. Nanti dia punya yang ni, yang dekat sini kita panggil distillate Distillate ni lah adalah minyak yang berbeza. Okey, kita tengok. Yang ini adalah penyulingan berperingkat yang boleh dibuat di makmal. Kalau secara industri, peralatan dia lain besar. Yang ni boleh buat dalam makmal, peralatan dia begini. Susunan radas ni begini. Soalan ni selalu sangat keluar dalam bahagian B pelajar. Okey. Jadi, kita tengok untuk pecahan. Sekarang kita bahagikan kepada 4 pecahan suhu yang berbeza. Yang pecahan pertama kita bakar, maksimum suhu dia 80 darjah Celsius. Maksimum daripada 30 hingga 80, apa jadi? Warna dia tak berwarna. Dia tak ada warna. Colourless. Okey.
Macam air lah, macam air paip. Okey, tidak likat. Dia tak likat, dia cair je. Lepas tu jelaga dia bila kita bakar, jelaga yang warna hitam. Bila kita bakar sesuatu, dia menghasilkan jelaga warna hitam. Itulah jelaga yang kita panggil tu disebabkan asap. Jelaga ni asap. Okey, keboleh bakaran dia sangat mudah terbakar. Contohnya, alkohol lah. Okey. Kita tengok pecahan kedua. Kita naikkan lagi sikit suhu daripada 80 naik sehingga 150. Apa jadi? Tak berwarna. Okey. Dia masih tak berwarna, dia masih tak likat tapi jelaga dia dah start banyak dah pelajar. Okey. Dan dia pun mudah terbakar. Kalau tadi pecahan pertama suhu yang 30 hingga 80 ni dia sangat mudah terbakar. Untuk pecahan kedua dia mudah terbakar Okey, untuk pecahan ketiga naikkan lagi suhu 150 hingga 230, warna dia akan berjadi kuning sikit. Kuning muda lah, kuning cair atau kuning muda. Lepas tu dia punya kelikatan bertambah, dia likat sikit dan jelaga dia bertambah. Okey, keboleh bakaran dia susah nak terbakar. Tak macam pecahan pertama dan pecahan kedua. Okey, tengok pecahan yang keempat. Kita naikkan lagi suhu 230 hingga 250. Apa jadi? Warna dia akan menjadi semakin berwarna kuning. Nanti kalau naikkan lagi suhu, lagi jadi warna coklat. Okey. So, kelikatan dia lebih likat dan jelaga dia paling banyak. Jelaga dia makin banyak bila kita makin panaskan makin tinggi. Keboleh bakaran dia susah terbakar. Contoh macam diesel lah, minyak diesel. Okey pelajar, dekat sini, dekat jadual ni, kita boleh rumuskan semakin bertambah suhu, kelikatan bertambah. Likat bertambah. Apa lagi yang bertambah? Jelaga bertambah. Warna dia semakin menjadi gelap. Okey, dan dia semakin susah terbakar. Ingat Semakin tinggi suhu semakin tinggi, warna dia menjadi semakin pekat. Warna dia jadi semakin pekat lah daripada tak warna terus jadi warna kuning. Naikkan lagi suhu nanti terus jadi warna coklat. Okey, kelikatan dia bertambah. Jelaga dia pun bertambah. Ni saya tak tulis jelaga bertambah Okey, dan dia susah terbakar. Bila dah likat, of course lah susah terbakar. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni sedikit pengenalan tentang topik kimia. Jenis hidrokarbon. Kita bahagikan hidrokarbon kepada dua. Iaitu yang pertama hidrokarbon tepu, yang kedua hidrokarbon tak tepu. Kalau hidrokarbon tepu ni dia hanya ada single bond. Ada single bond Single bond ni dia ada satu ikatan je. Ikatan dia ada satu ni, bukan satu ikatan. Saya panggil single bond lah, ikatan tunggal. Okey, nampak semua ikatan tunggal ni. Contoh dia alkana pelajar. Ingat contoh dia alkana. Okey, untuk hidrokarbon tak tepu, dia ada double bond, dia ada ikatan ganda dua di sini. Kamu boleh perhatikan. Yang ni kita panggil alkina. Jangan keliru alkina dengan alkana. Alkana dulu, ANA. Alkana, single bond. Ganda satu, tunggal, ikatan tunggal. Alkina, double bond. Kan A dulu kan, baru E. A, B, C, D, E. E last. Okay, jadi alkana tepu, alkina tak tepu. Ingat alkana ganda satu je, kalau alkina ganda dua. Okey pelajar, jom kita tengok dia punya formula. Formula general saya nak bagi tahu rahsia macam mana. Cikgu macam mana kalau nak tahu karbon dia dua, berapa dia punya hidrogen? Kalau nak tahu, ni formula dia kamu boleh ingat. CnH2n tambah 2. Manakala untuk alkina hidrokarbon tak tepu, CnH2n je. Apa benda lah CnH2n tambah 2 CnH2n ni cikgu? Okey, jom kita tengok satu-satu. Bila karbon dia ada satu, nama dia metana. Okey,
Untuk hidrokarbon tak tepu dia tak ada lah. Untuk alkana je dia ada metana. Metana dia punya karbon ada 1. Jadi dia punya hidrogen ada 4. Maksimum yang boleh mengelilingi hidrogen adalah 4 ikatan pelajar. Jadi cuba kamu tengok kat sini. Tadi cikgu kata formula CnH2n plus 2. Kamu tengok karbon. Karbon ada 1. Berapa dia punya H pelajar? H ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. H ada 4. Betul tak? 2N. 2N, karbon ada 1. Karbon ada 1, 2N. Karbon 1, 2 darab 1, 1 tambah dengan 2. Okey, 2 tambah 2 jadi 4. Macam tu kita nak kira. Okey, kita tengok etana. Etana untuk hidrokarbon tepu. Etana, karbon dia tadi cikgu kata CnH2n tambah 2. Okey, so kita tengok karbon dia ada berapa pelajar? Ada 2 Etana karbon dia ada 2. H2n, 2n ada 2, tambahkan dengan 2. 2 darab 2, 4, 4 tambah 2, 6. Betul tak? Dia punya hidrogen ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul kan ada 6. Okey, kita tengok pula propana. Kita tengok propana dulu. Cn, N dia ada 3. Jadi H dia ada 2 darab 3, 6. 6 tambah 2, 8. Betul ke 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya betul, betul cikgu cakap. Okey, metana, etana, propana, butana. Butana pun samalah. C ada 4, H dia 4 darab 2, 8 tambah 2, 10. H ada 10. Butana, pentana. Okey, kita pergi. Dah settle alkana macam mana nak ingat? Ingat CnH2n tambah 2 pelajar. Dan semua ikatan ganda 1, ikatan tunggal Ingat, ikatan tunggal. Okey, alkina tadi cikgu Suha dah cakap ikatan dia kena ada 1 ikatan ganda 2. Jom kita tengok. Okey, untuk metana dia tak ada metina Dia terus ada etina je. Etina. Formula dia Cn. N dia berapa pelajar? Dia ada 2 karbon 2 karbon H. 2N. 2N 2 lah. Jadi 2 darab 2 C2H4. Betul tak ada 4? 1, 2, 3, 4. 1 ikatan kena ganda 2. Okey, tak bolehlah semua ikatan kena ganda 2. Kena 1 je ikatan antara karbon dan karbon je. Ikatan antara karbon, 1 karbon dan karbon je kena ganda 2. Karbon dengan hidrogen tak boleh. Kenapa tak boleh? Masuk kelas kimia. Okey. So, propina. Propina ada 3 karbon. 3 karbon. Okey, cikgu kata tadi ada 1 je ganda 2. Okey, ada 1 syarat dia. Jadilah hidrokarbon tak tepu. C3. H ada berapa pelajar? H 2 darab 3. Jadi C3 H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup. Begitu juga dengan butina. Butina ada 1 ikatan ganda 2. Cn. N dia ada 4. 4 darab 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam itulah nak kira dia. Dan seterusnya pentina. Ingat nama dia? Metana, etana, propana, butana, pentana. Ingat nama dia. Kalau dia jadi alkina ataupun hidrokarbon tak tepu, dia akan tukar. Etina, propina. Cikgu, kalau saya salah eja macam mana? Salah eja, salah pelajar. Untuk yang ni, kamu nak cakap dia alkana tapi kamu tertulis dia alkina. Tak boleh. Katakanlah soalan tu kamu tahulah dia butana, dia ganda 1 je. Tapi kamu tersalah tulis butina. Terus salah pelajar. Okey, kena take note dekat benda-benda kecil dia. Okey, kita pergi kepada proses penapaian dan penulinan etanol. Daripada alkana, alkina terus pergi etanol cikgu ni. Okey, saya dah ringkaskan bab ni, jadi ini adalah apa yang kamu perlu tahu. Okey, etanol. Kalau tadi hidrokarbon tepu tak tepu, alkana, alkina, dia punya unsur ada karbon dengan hidrogen je. Tapi untuk etanol ataupun alkohol, dia ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. CHO, CHO. Okey, ingat. C untuk karbon, H untuk hidrogen, O untuk oksigen. Mari kita tengok macam mana nak buat etanol.
Okey, nak buat etanol dia kena melalui proses penapaian pelajar. Penapaian. Macam mana proses penapaian punya formula? Kena ingat formula ni tak banyak dalam bab ni. Jadi tolong ingat formula. Glukos kita akan tambahkan dengan yeast, mikroorganisma yang kita belajar dalam bab 1 tingkatan 5, mikroorganisma kita tambahkan dengan yeast. Barulah dia akan jadi etanol tambah karbon dioksida. CO2 ni karbon dioksida nanti dalam periksa tulislah karbon dioksida. Kamu bukan kelas kimia. Kalau kelas kimia bolehlah tulis CO2. Okey. Glukos kamu perlu tambahkan dengan yeast. Baru kamu dapat etanol tambah karbon dioksida. Pelajar, boleh ke cikgu kalau saya tak nak tambah yeast? Tak boleh. Tak ada reaksi macam tu. Dia jadi etanol disebabkan tindak balas yeast ni. Pelajar, yeast ni dia bebaskan enzim. Dia bebaskan enzim. Apa nama enzim dia? Ada sesiapa yang boleh bagi tahu saya tak? Siapa dah tahu ni mesti dah ready nak jawab exam ni. Enzim dia, enzim zimase. Enzim zimase, ni enzim dia. Enzim dia akan bereaksi dengan glukosa untuk hasilkan etanol. Okey, jom kita tengok. Apakah enzim yang terdapat dalam yeast dan fungsi dalam tindak balas ini? Enzim dia tadi baru saya cakap, enzim zimase. Fungsi dia untuk bertindak balas dengan glukosa dan menghasilkan etanol. Tolong ingat yang ni, glukosa tambah yeast akan dapat etanol dan karbon dioksida. Jadi, kamu tengok apa yang berlaku. Kita ada air kapur di sini. Tindak balas tu akan membebaskan karbon dioksida. Jadi, air kapur bila tambah dia kena dengan gas karbon dioksida, apa jadi? Dia akan berwarna cloudy. Cloudy dia akan berwarna keruh. Dia akan jadi keruh. Okey. Kenapa air kapur jadi keruh? Sebab gas karbon dioksida yang dibebaskan hasil daripada tindak balas glukos tambah yeast. Dapat etanol plus CO2. Okey. Seterusnya. Tengok apa yang kamu perlu tahu Makanan lain untuk menggantikan glukosa. Contoh-contoh makanan yang ada glukosa. Dia mestilah mengandungi kanji. Kamu boleh pakai apa-apa makanan yang mengandungi kanji. Ubi kayu. Ubi kayu ada kanji. Apa lagi? Makanan yang ada glukosa. Boleh jadi buah-buahan. Anggur. Anggur kan pakai untuk buat wine ataupun arak. Jadi anggur tu kita boleh pakai. Nenas. Nenas. Ada sesiapa boleh bagi contoh buah yang kita boleh pakai untuk hasilkan etanol ni? Okey, tak ada, kita teruskan. Baiklah, seterusnya. Nak hasilkan etanol, dia lalu proses penapaian. Dah hasilkan etanol. Etanol ni kita perlu tulenkan. Jadikan etanol tulen. Macam mana nak tulenkan? Melalui proses penyulingan pelajar. Proses penyulingan. Okay, ingat. Penapaian untuk hasilkan etanol. Penyulingan untuk tulenkan etanol. Hasil sulingan ni lah yang dah tulen. Okey. Apa warna sulingan yang dihasilkan? Kalau tadi etanol dia ada warna kuning-kuning sikit. Tapi bila dia dah kita tulenkan, dia akan jadi tak berwarna. Okey. Jadi bau dia berbau alkohol lah. Etanol alkohol kan? Apa jenis alkohol yang dihasilkan? Etanol lah. Sebab tadi tindak balas penapaian hasilkan etanol. Etanol ni lah yang kita tulenkan. Hasil dia tetaplah etanol pelajar. Okey, seterusnya. Sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Sifat-sifat alkohol ni, satu kamu kena ingat dia tak ada warna. Dan kamu kena ingat dia sentiasa cecair dalam suhu bilik. Yang ketiga, kamu kena ingat dia punya
boiling point ataupun takat didih. Takat didih meningkat bila ada peningkatan karbon. Contohnya tadi kita bermula dengan metana. Metana, maeton, etana. Etana ada dua karbon, antara satu karbon metana dengan etana. Takat didih etana lagi tinggi macam tu. Okey, dan keterlarutan, larut dalam air. Larut air, dia punya larut air semakin menurun bila jumlah karbon dia meningkat. Terbalik dengan takat didih tadi. Okey. Ini sifat-sifat alkohol yang general. Kamu kena ingat dia tak berwarna, cecair dalam suhu bilik. Takat didih meningkat bila karbon meningkat antara metana dengan etana. Etana lagi tinggi takat didih. Larut air, dia larut air. Metana lagi larut air berbanding etana. Bila karbon banyak dia lagi tak larut sekarang kita tengok etanol. Etana. Etanol kita masukkan etanol dalam air. Adakah etanol larut air pelajar? Sebab dia etanol maka dia larut air. Ni sifat-sifat etanol Ni suka tanya juga dalam kertas 1, dalam kertas 2, bahagian B. Okey, dia akan bagi, untuk bahagian B, dia akan bagi satu gambar. Okey, nyatakan ini tindak balas apa? Penghasilan alkohol iaitu tindak balas penyulingan, tindak balas penulinan ke, tindak balas fermentasi ke. Okey, penapaian Okey, tengok yang B. Kita uji keterbakaran dia. Mana yang mudah terbakar, tak mudah terbakar. Okey, tengok etanol. Kita bakar. Adakah etanol mudah terbakar di udara? Ya. Semakin banyak dia punya karbon, dia jadi semakin susah terbakar. Jadi etanol ni sebab karbon dia ada 2 je. So dia senang terbakar. Okey. Takat didih etanol. Takat didih etanol. Semakin banyak karbon, semakin tinggilah takat didih. Etanol ada 2 karbon je. Etanol ni ada 2 karbon. Jadi takat didih dia rendah. Okey, kita tengok warna nyalaan. Warna nyalaan dia berwarna biru Semakin banyak dia punya karbon, warna nyalaan dia akan jadi semakin merah-merah oren. Semakin merah. Okey, ada jelaga tak? Ada jelaga tak? Sebab dia ada 2 karbon je, etanol ada 2 karbon, maka dia tak ada jelaga. Okey, tengok yang C pelajar. Ini adalah satu tindak balas. Tindak balas apa ni? Kita ada asid etanoik, kita ada tambahkan dengan etanol. Asid etanoik tambah etanol. So, bila tindak balas etanol, kita dah dapat etanol, kita tambahkan dengan asid organik, dengan asid etanoik, dia akan jadi ester. Ester ni yang biasa pakai untuk buat minyak wangi. So, proses ni kita panggil pengesteran. Okey, tulis persamaan. Persamaan dia kamu tulis sajalah. Alkohol kena tambahkan dengan asid organik menghasilkan ester tambah air. Ni tindak balas dia menghasilkan ester tambah air. Alkohol bila kita campurkan dengan asid organik, dia akan menghasilkan ester dengan air. Makin semalam kita dah belajar kadar tidak balas. Makin dia mempercepatkan sesuatu tindak balas, tingkatkan kadar tindak balas. So makin untuk proses pengesteran ni adalah asid sulfurik. Asid sulfurik tu kena pekat. Asid sulfurik tepuk. Ni dia punya makin untuk pengesteran. Okey. Bau yang dihasilkan. Ingat ingat ester, ingat wangi. Dia berbau manis. Manis dan wangi. Okey, adakah etanol larut dalam pelarut organik? Dia larut tak dalam pelarut organik? Kita masukkan asid kan? Jadi dia
larut dalam pelarut organik. Okey, tapi dia tak larut untuk ester ni, dia tak larut dalam air. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengoklah. Kita dah belajar macam mana nak buat alkohol. Macam mana nak buat alkohol, pelajar? Boleh sesiapa bagi tahu saya, ulang balik apa yang saya cakap macam mana nak buat alkohol? Ada sesiapa tak boleh bagi tahu saya macam mana nak buat alkohol? Okey, cikgu nak buat alkohol ni senang je. Glukosa, kamu tambahkan dengan yeast. Yeast ni akan menghasilkan enzim Zimex. Apa yang akan kamu hasilkan? Etanol dengan produk dia ada dua etanol dengan karbon dioksida. Jadi lepas ni boleh buat alkohol dah. Okey, kita dah belajar pasal pembuatan alkohol. Kalau seseorang tu ambil alkohol secara berlebihan. Sebenarnya pelajar yang ni dah belajar dalam tingkatan 4 tapi saya nak ulang balik. Soalan ni pun soalan favorite. Soalan favorite, soalan esei. Iaitu antara soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Tolong take extra note. Dia akan tanya, berikan kesan, jelaskan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Soalan nampak senang, tapi markah ambil 6 markah kat situ. Okey, kerosakan hati. Apa-apa dadah ataupun alkohol, bila kita minum, dia akan ditapis di hati. Bila dah terlalu banyak, hati ni cakap, banyak sangat. Aku kecil je. Tak boleh lah nak tapis semua. Dia semakin rosak. Keadaan kerosakan hati tu, kita panggil sebagai liver cirrhosis ataupun sirosis hati. Okey, masalah sirosis iaitu hati tu dia dah overwork, dia dah rosak. Sel-sel dalam hati dah rosak. Okey, muntah-muntah. Kenapa muntah-muntah? Kita tahu alkohol ni dia boleh menyebabkan hakisan dekat perut ni. Dia menyebabkan hakisan dekat perut. Jadi perut ni dia akan ada luka. Bila dia ada luka, dia boleh jadi pendarahan. Bila dah ada pendarahan, mesti ada jangkitan. Jangkitan tu yang membuatkan kita muntah-muntah. Pendarahan dan kita boleh panggil sebagai ulcer. Ulcer bukan dekat mulut je. Ulcer dekat perut pun ada ya. Kalau ambil banyak sangat alkohol, inilah padah dia. Okey. Peningkatan aliran darah. Alkohol ni dia meningkatkan aliran darah. Alkohol ni dia bertindak sebagai vasodilator. Cikgu, vasodilator ni apa? Tak pernah dengar lah. Vasodilator. Vasodilator ni dia akan mengembangkan arteri darah. Dia akan kembangkan arteri. Arteri ni salur darah lah. Dia akan kembangkan arteri. So, peningkatan aliran darah akan berlaku. Bolehlah kamu jawab. Kerosakan hati sebab hati tak boleh tapis. Yang kedua, muntah-muntah sebab ada pendarahan dan ulcer atau jangkitan dalam perut. Kerana alkohol menghakis atau atau menyebabkan luka dalam perut. Meningkatkan aliran darah kerana alkohol meningkatkan luas ataupun meningkatkan luas arteri itu. So, darah meningkat. Pengaliran darah meningkat. Okey, dan boleh yang ketiga kamu boleh bagi kesan pengambilan alkohol, penglihatan kabur, percakapan tak jelas, hilang koordinasi, persepsi maksudnya kamu tak boleh berfikir dengan waras. Yang ni kehilangan koordinasi, tak boleh berfikir waras. Tak waras kan? Bila mabuk tak boleh berfikir waras kan? Okey, nampak tak macam mana alkohol ni dia boleh efekkan otak seseorang tu. Okey, dia mengganggu koordinasi, sistem koordinasi dan sistem saraf seseorang. Okey, ini ketiga, ni keempat lah pelajar. Okey, yang kelima, dia akan tingkatkan kadar denyutan jantung. Bila dah kadar denyutan jantung, dia akan terus tingkatkan tekanan darah. Bila dah terlalu kerap minum alkohol, kadar denyutan jantung pun meningkat dengan kerap, jantung jadi overwork. Bila dia overwork, itulah menyebabkan cardiac arrest ataupun serangan jantung. Okey, so nombor 6.
Tingkatkan tekanan pada buah pinggang. Buah pinggang dia tapis juga. Selain hati, buah pinggang pun tapis. Apa hati tadi dia dah tak boleh tapis dah alkohol berlebihan. Dia pas dekat kawan dia, dekat buah pinggang. Buah pinggang ni cakap, banyak sangat ni. Dia pun tertekan lah nak tapis banyak. Akhirnya nanti dia dah tak boleh tapis lagi. Itulah kerosakan buah pinggang. Okey, bolehlah bagi 3 sebab ni bagi 6 sebab ni. Kalau soalan minta antara 6 ni, mungkin dia minta 3, mungkin dia minta 6, mungkin dia minta 4. So bolehlah pilih mana satu yang kamu ingat. Okey, sekarang ni kita terus pergi kepada macam hidrokarbon tadi. Kita ada 2 pembahagian, hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Sama juga macam lemak ni, kita bahagikan kepada lemak ada tepu, lemak tak tepu. Cikgu, lemak tepu dengan lemak tak tepu apa beza dia? Sebelum kita tengok kepada beza belajar, mari kita sama-sama dok tengok pada dia punya persamaan. Okey, persamaan dia. Dua-dua ni adalah dua-dua tepu ke tak tepu ni, dua-dua sebatian organik. Dua-dua mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Macam alkohol tadi. Mengandungi karbon, hidrogen, oksigen. Dia tak larut dalam air, lemak atau margarin. Kita letak dalam air, dia larut ke pelajar? Dia tak larut Okey, dia tak larut air. Dia sumber penting lemak dalam badan kita. Apa fungsi lemak dalam badan? Pelajar, kita dah belajar dalam sekolah rendah ni. Siapa tahu fungsi lemak dalam badan? Fungsi lemak dalam badan untuk panaskan badan kita lah. Untuk lindung badan kita daripada kesejukan. Bagi badan kita stabil. Temperature dalam badan kita stabil. Okey, so lemak tepu, sumber. Biasanya lemak tak tepu ni macam margarin, keju. Okey, lemak tepu sumber dia haiwan. Manakala lemak tak tepu macam olive oil, sumber daripada salmon, ni sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau lemak tepu daripada haiwan, lembu ke, susu lembu. Lemak tak tepu daripada tumbuhan, olive oil, minyak bejan, Okey, olive oil. Okey. Keadaan pada suhu bilik. Kalau lemak tak tepu, dia pejal. Ingat margarin ingat keju, dia pejal. Manakala lemak tak tepu dalam suhu bilik, dia cecair. Takat lebur. Untuk lemak tepu, takat lebur dia tinggi. Susah dia nak lebur. Dia memerlukan suhu yang tinggi untuk lebur. Manakala lemak tak tepu, dia perlukan suhu rendah je untuk lebur. Okey, bilangan atom hidrogen dalam molekul. Berapa banyak hidrogen? Lemak tepu lagi banyak berbanding lemak tak tepu. Okey, penambahan atom hidrogen. Boleh tambah lagi tak cikgu hidrogen dekat dalam lemak tepu ni? Boleh, tapi untuk lemak tak tepu tak boleh tambah hidrogen lagi pelajar Okey, paras kolesterol. Untuk lemak nama pun tepu, maka kolesterol dia lebih tinggi. Kolesterol dalam keju lebih tinggi daripada kolesterol dalam minyak bijan. Minyak bijan ke, minyak olive oil ke. Okey, so kita tengok seterusnya. Kita dah belajar pasal minyak. Marilah kita pergi terus kepada minyak sawit. Minyak sawit ni mana datangnya? Minyak sawit datang daripada buah sawit lah cikgu. Okey, so dalam buah sawit ni kamu kena ingat 3 komponen ni. Buah sawit ni ada 3 komponen penting, iaitu yang dalam dia berwarna putih ni. Warna putih sini kita panggil sebagai apa? Ada sesiapa boleh bagi tahu saya tak? Tak ada siapa-siapa nak bagi tahu saya. Okey, tak apalah. Saya bagi tahu diri saya. Okey. Isirong. Kan dah salah eja sini. Isirong. Isirong yang berwarna putih ni. Dalam isirong ni dia ada minyak juga Minyak dia paling tinggi kualiti minyak. Okey, jom kita tengok dekat B. B ni dekat sabut dia. Kita panggil sabut lah. Ataupun mesokarp. Dekat sabut ni paling banyak minyak pelajar. Okey, kita tengok dekat C. C apa? C tu tempurung. Tempurung yang melindungi isirong yang berwarna putih ni. Tempurung dia kita panggil tempurung ataupun endokarp
Tempurung. Tempurung ni ada minyak ke? Dia tak ada minyak. Okey, ingat isi room dia paling banyak minyak yang ada kualiti. Dia ada minyak yang berkualiti. So, kita panggil dia isi rong yang kat dalam warna putih tu. Lepas tu dia diselaputi oleh tempurung. Kat tempurung tak ada minyak dia lindungi isi rongnya. Sabut paling banyak minyak. Yang warna kuning ni banyaklah minyak dia. Tampak pun dah berminyak. Okey, so lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, kandungan nutrisi minyak sawit. Dia ada lemak tepu, dia ada lemak tak tepu pelajar. Lepas tu dia adalah sumber vitamin A, sumber vitamin B dan sumber antioksidan. Bagus dia. Sumber antioksidan maksud dia mengelakkan atau mengurangkan kadar pengoksidaan yang disebabkan oleh radikal bebas dalam badan kita. Dah belajar kan ni dalam tingkatan 4. Okey, so seterusnya dah tahu minyak sawit. So kita kena tahu cara pemprosesan. Yang ni soalan favourite kertas 1. Kertas 1 semua tajuk dalam yang kamu belajar tu keluar. At least bacalah sikit-sikit kan. Okey, buah tu buah sawit. Buah apa? Buah sawit. Dia di-steamkan dulu. Kita steamkan dengan temperature yang tinggi untuk kita bunuh mikroorganisma. So proses tu kita panggil sebagai pensterilan, sterilization. Okey, lepas kita bunuh semua mikroorganisma, kita buat apa? Kita pisahkan buah daripada tandan. Buah sawit kan dia bukan satu-satu kan? Dia daripada tandan kelapa sawit, sebiji tandan kelapa sawit yang besar. So bila dia dipisahkan ni kita panggil sebagai proses penanggalan lah. Pisahkan, penanggalan. Bukan penanggal penanggalan. Okey, so kita tengok mesokarp. Bila mesokarp dipisahkan. Mesokarp ni sabut lah dipisahkan dari tempurung. Sabut kena pisahkan dulu dari tempurung untuk pisahkan grade-grade minyak kan. Isi rong dia ada minyak yang grade tinggi. Mesokarp minyak grade tak berapa nak tinggi. Okey, so proses ni kita panggil sebagai proses pencernaan lah. Okey, lepas tu minyak ditekan keluar. Nak serap minyak, nak dapatkan minyak. Kita kena perah. Proses perah tu kita panggil ekstrak lah. Pengekstrakan. Ekstrak. Okey, bendasing disingkirkan. Bila dah ekstrak, mestilah ada habuk-habuk daripada pokok sawit tu semua. Jadi, dia perlu melalui proses penapisan ataupun penurasan. Kita panggil dalam bahasa penurasan lah, bukan tapis Dia macam tapis juga. Okey, bau dan warna minyak disingkirkan. Bila warna pekat sangat orang pun duk takut nak pergi beli. Jadi bau dengan warna dia dikurangkan dengan proses penulenan. Sebab itulah kalau kamu perasan minyak yang grade tinggi, warna dia lagi cerah. Yang tu lagi mahal daripada minyak yang warna tak berapa nak cerah sangat. Sebab dia minyak grade tak tinggi. Okey, minyak pun ada grade Okey, so kita dah belajar pasal minyak sawit. Salah satu kegunaan dia adalah boleh buat sabun Okey, jadi cikgu macam mana nak buat sabun ni daripada minyak sawit? Sabun rupanya diperbuat daripada minyak sawit. Nanti balik bolehlah bagi tahu mak kamu, mak tahu tak sabun mak pakai ni dari minyak sawit tau. Boleh bagi tahu macam tu Okey, jadi macam mana daripada sabun, daripada minyak sawit nak hasilkan sabun? Macam mana? Proses dia. Minyak kamu kena tambahkan dengan alkali. Dah belajar kan alkali apa cikgu? Alkali apa-apa jenis alkali, dia akan menghasilkan sabun. Sabun tambah gliserol. Gliserol ni lemak lah. Dalam minyak kan banyak lemak. Gliserol. Okey. Okey, jom kita tengok siapakah yang lawa ni. Dia senyum kat sini siapa? Okey, dalam sabun. Sabun dia ada dua struktur. Kepala dengan kaki. Yang kepala ni kita panggil siapa Cik kepala yang tengah senyum manjang tu. Dia suka. Tu kita panggil hidrofilik. Bahagian hidrofilik atau kepala lah. Kepala sebab dia senyum. Bila dia senyum, maka ingat dia cinta air. Dia suka air.
Dia tengah senyum kan? Ingat dia suka air. Okey. Manakala ekor? Ekor kalau tadi kepala cinta air. Ekor dia benci air. Okey, so bahagian ekor ni dia tak senyum dah. Dia tak sempat nak senyum. Dia terus jadi benda-benda panjang-panjang ni. Yang ni kita panggil sebagai hidrofobik. Hidrofobik ni apa? Ini bahagian ekor lah. Okey. Dan bahagian hidrofobik ni dia benci air, maka dia larut dalam minyak. Okey pelajar, jom kita tengok tindak balas sabun. Macam mana sabun ni bertindak balas? Yang ni 1, 2, 3. Ni tindak balas sabun lah. Okey, kita tahu kepala dia cinta kepada air. Yang ni kotoran yang bentuk yang kat sini. Yang atas kain ni kotoran, bayangkan dia minyak lah. Yang ni semua kotoran, berwarna kuning ni kotoran lah. Kita tengok tindak balas sabun macam mana. Dalam baju kita duk kena minyak. So, mak kita masukkan sabun dalam baju kotor tu. So, bayangkan dalam washing machine kamu tu, mesin basuh tu, adalah bentuk kepala dengan bentuk ekor. Kepala sebab dia cinta air, dia pergi kat luar. Dia suka sangat air, so dia menghadap ke air. Dia kat luar je, dia tak nak masuk dalam minyak ni. Tak nak masuk. Manakala hidrofobik, bahagian ekor, dia tak suka air. Dia langsung tak suka air. Maka dia terus masuk dalam minyak ni. Okey, dalam mesin basuh duk pusing kan. Mesin basuh. Kenapa dia pusing-pusing? Kenapa dia tak senyap je? Ni sebab tindak balas sabun ni lah. Semuanya dibuat sebab sains. Semuanya ada sebab pelajar. Okey, bila dah mesin basuh tu duk pusing. Akhirnya minyak ni tertanggal. Macam mana minyak ni tanggal? Dekat air kan H2O. Ada H+, ada OH-. Yang dekat kepala ni dia negatif. Air kan ada H+, ada positif. Jadi dia akan tertarik pergi positif. Bila dia dah tertarik pergi positif, duk pusing-pusing mesin basuh, akhirnya sebab ekor ni dia sangat takut dengan air, maka dia tak nak keluar. Jadi dia sama-samalah tertarik dan akhirnya dia tariklah kain, dia tarik minyak ni daripada kain. Dan akhirnya sebab itulah lepas basuh kain tak ada dah kesan minyak ataupun kesan kotoran pada baju kamu. Sebab semuanya dah tertarik ke dalam air. Hidrofilik sebab dia degil sangat, dia bawa sekali minyak tu ikut dia dalam air. Okey. So seterusnya kita terus masuk kepada soalan kertas 1 pelajar. Okey, soalan kertas 1 memang cikgu. Soalan kertas 1 ni boleh ada soalan target tak? Kertas 1 tak ada soalan target, dia akan keluar daripada bab 1 tingkatan 4 sampailah bab 9 tingkatan 5. So memang tak ada target. So sila baca semua. Okey. So sebab itulah kena ikut kelas saya. Sebab saya revisi satu persatu. Dari minggu lepas semua tingkatan 4 saya dah cover. So minggu ni saya akan habiskan tingkatan 5 sebagai persediaan untuk menghadapi 14 hari bulan nanti. 14 hari bulan apa cikgu? 14 hari bulan Mac. Kertas sains kamu lah. Okey, kita cuba terapkan teknik GPS. G apa? Garis kata kunci kamu. P potong yang mana satu kamu rasa salah. S selesai. Jangan lupa pindahkan jawapan kamu ke kertas OMR. Okey, let's go. Jom jawab sama-sama dengan saya. Pelajar, cuba jawab sama-sama dengan saya. Rajah 20 menunjukkan unsur-unsur yang terkandung dalam lemak. Unsur dalam lemak apa? CHO. CHO. Apa dalam lemak? Okey. Apakah M dan N? M dan N apa? CHO. Ingat CHO. Karbon dah. So karbon impossible. So antara hidrogen dengan oksigen. Selain tu sulfur ke nitrogen ke bukan dek. So sila salahkan. Mana ada sulfur salah. Mana ada nitrogen apatah lagi. Okay. So kita pakai je konsep pangkah ni dah dapat dah mana jawapan betul. Jadi C. Okay bagus Fatihah. C. Ingat lemak, ingat CHO. CHO. Okey, so seterusnya.
Jom jawab sama-sama dengan saya. Manalah tahu soalan lebih kurang sama je kan. Darjah 21 tunjukkan satu tindak balas kimia. Tindak balas itu akan menghasilkan Y. Okey. Bila gula ni glukosa lah. Kita tambahkan dengan yeast. Dia akan menghasilkan apa pelajar? Dia akan menghasilkan, anyone? Dia akan menghasilkan dua produk. Sesiapa tahu boleh tulis di ruangan komen . Siapa ada soalan pun boleh tulis. Siapa ada jawapan pun boleh tulis. Sugar, gula kita tambah dengan yeast, dia akan menghasilkan etanol dengan gas karbon dioksida. Jadi antara berikut yang manakah satu sifat Y? Sifat Y. Inilah Y etanol lah. Takkanlah nak tanya sifat karbon dioksida pula kan? Dia akan tanya sifat alkohol ni. Garis. Okay, sekarang kita tengok A. Mempunyai rasa manis. Yang ada rasa manis tadi ester, bukan alkohol cikgu. A ni salah. Okey. Kita tengok takat didih rendah. Ya, etanol. Semakin banyak etanol ada 2 karbon . Bila dia ada 3 karbon, takat didih 3 karbon ni, dia makin tinggi. Jadi etanol punya takat didih rendah lah. Okey, berwarna perang. Etanol tak berwarna perang. Dia tidak berwarna. Semakin bertambah karbon, semakin bertambah kepekatan warna. Jadi dia tak berwarna perang, dia tidak berwarna, tidak larut dalam air. Etanol larut dalam air ke tidak? Etanol larut dalam air ya. Jadi jawapan yang tepat antara B dengan D, B, selesai. Okey. Darjah 13 menunjukkan struktur molekul bagi alkina. Kita ada alkina. Kenapa dia alkina pelajar? Sebab dia ada double bond. Dia ada ikatan ganda 2. Okey. Namakan. Nama bagi alkina ni. Ni dah belajar tadi. Ada siapa boleh bagi jawapan tak? Namakan. Jom namakan. Dia bermula dengan metana. Metana 1 diikuti dengan etina. Etina ada 2 karbon. Dan ni ada 3 karbon ni. Jadi etina salah. Butina. Butina ada 4 karbon. Salah juga cikgu. Okey. Antara propina dengan pentina. Pentina ada 5 karbon . Propina 3 karbon. Jadi jawapan yang tepat selesai C. Okey pelajar, cikgu katakanlah saya tak tahu kan. Saya tak ingat. Etina, butina. Saya ingat tapi nak jawab exam saya blank terus cikgu. Sebab itulah kamu kena pakai GPS teknik. Dalam banyak-banyak jawapan, takkanlah kamu tak ingat etina ada berapa, mestilah ada yang kamu ingat kan? So, teknik GPS ni boleh bantu kamu untuk tembak jawapan. Contohlah kamu ingat etina 2, butina 4. So, jawapan yang tepat antara C dengan D. Dia dah kecilkan skop kamu nak menembak. Daripada persen sikit je daripada nak tembak 4 ni. 4 tak tahulah mana satu betul kan. Sikit je persen nak betul, dia dah kecilkan skop kepada 50. 50-50 nak betul. Antara betul dengan salah. So, inilah fungsi teknik GPS tu . Okey, seterusnya kita tengok. Ni soalan apa ni? Ada yes. Mesti nak hasilkan alkohol. Okey, darjah 14 tunjukkan satu eksperimen makmal. Pelajar ni nak hasilkan alkohol. Ingat pelajar, alkohol dia selalu suka tanya apakah berikan equation. Berikan equation untuk tindak balas penghasilan alkohol. Jadi macam mana nak bagi equation? Glukosa tambah yeast akan menghasilkan etanol tambah CO2 gas karbon dioksida. Okey, so tengok ni X tambah yeast. Apakah X? Dia tanya X. X tu mestilah apa-apa yang mengandungi glukosa. Asetetanoid bukan asetetanoid. A salah, pangkah. Okey, larutan glukosa, ya larutan glukosa. Tengok, larutan amonia tak ada kena-mengena. Pangkah. Larutan natrium hidroksida ini adalah alkali pun tak ada kena-mengena.
So selesai, jawapan yang tepat adalah B. Okey, dah selesai dah kertas 1, kita pergi kepada kertas 2. Bahagian A. Bahagian A ni jawapan dia ada dalam soalan. Sebab kamu hanya perlu perhatikan, kamu hanya perlu cari mana jawapan dekat soalan tu. Dah satu je soalan aplikasi yang kena fikir, yang tak ada dalam soalan. Okey, kita tengok ada 2 rajah, iaitu rajah 3.1, rajah 3.2 untuk kaji proses penapaian. Penapaian tadi glukosa tambah yeast akan menghasilkan etanol tambah karbon dioksida. Glukosa tambah yeast, ni air menjadi keruh. Glukosa, larutan glukosa tak ada yeast, air jernih. Memanglah tak ada yeast kan? Okey. Cari dulu pemboleh ubah manipulasi apa di situ. Apa pemboleh ubah manipulasi? PM apa? Boleh sesiapa berikan saya PM? Manipulasi yang kita boleh ubah-ubah. Kehadiran yeast lah. Satu ada yeast, satu tak ada yeast kan? So, kehadiran yeast. Okey, PB dia apa? PB dia yang kita perhati. Air kapur, keadaan air kapur. Jangan tulis keadaan air je, dia tak tahu. Kamu nak tulis keadaan air mana? Air kapur Okey. A. Nyatakan satu inference sebab yang kamu buat berdasarkan pemerhatian anda di 3.1. 3.1, tengok 3.1, kamu nampak air kapur dia menjadi keruh. Kenapa? Sebab ada gas karbon dioksida. Ingat tindak balas menghasilkan alkohol, glukosa tambahkan dengan yeast, dia akan menghasilkan etanol tambah karbon dioksida. So, karbon dioksida yang menyebabkan air kapur ni menjadi keruh. So, satu markah kat situ. Apa faktor yang boleh ubah? Yang boleh ubah maksudnya pemboleh ubah manipulasi. PM. Campuran larutan glukosa. Satu ada yeast ataupun kehadiran yeast. Satu tak ada yeast. Okey. So, ramalkan apa yang berlaku jika rajah 3.1 dipanaskan dulu sebelum eksperimen. Bila kamu panaskan, yeast kan mikroorganisma. Mikroorganisma dia tak boleh suhu tinggi sangat. Dia akan jadi mati. Dia akan bunuh mikroorganisma. So, bila panaskan, mikroorganisma tu dia tak ada dah mikroorganisma dalam tu. So, tak adalah reaction. Bila tak ada reaction, tak boleh hasilkan alkohol, tak boleh hasilkan etanol dan tak adalah karbon dioksida. Jadi air kapur tu tak jadi keruh. Ni soalan aplikasi pelajar. Take note, mana tahu keluar. Soalan ni selalu tanya dalam, saya ada nampak di beberapa trial negeri. So mungkin boleh take extra note atau screenshot, ambil gambar. Okay, ada siapa nak ambil gambar? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next. Alright. Kita tengok, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi. Apa pula definisi secara operasi? Cikgu dah cakap dah, kalau definisi secara operasi, jangan panik. Term, cari term, dia tanya term. Jadi yeast ni adalah kamu punya term. Tambahkan saja dengan pemboleh ubah bergerak balas. Tadi pemboleh ubah bergerak balas adalah kekeruhan air kapur kan? So yeast apa? Yeast ni siapa? Yeast kan mikroorganisma. Yeast ni term. So mikroorganisma yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. PB. Kekeruhan air kapur. Air kapur menjadi keruh, air kapur tak menjadi keruh ke apa ke, tapi yeast menyebabkan air kapur menjadi keruh Sebab dia bertindak balas dengan glukos. Dia makan glukos. Okay. So E, tengok. Rajah 3.3 menunjukkan satu kegunaan alkohol. Lighter. So, mengapakah alkohol digunakan dalam alat di atas? Ni soalan ni dia macam aplikasi tapi dia bukan aplikasi. Dia sebenarnya tanya kamu ciri-ciri alkohol. Apa ciri-ciri alkohol yang membolehkan kita jadikan dia lighter? Lighter, kita nak hasilkan api. Benda tu nak senang terbakar. Jadi alkohol adalah cecair yang mudah terbakar. Kenapa dalam lighter ni bukan air? Air boleh terbakar ke? Tak. Kita letaklah alkohol. Okey, dah selesai. Kita pergi sekejap kepada soalan bahagian B. Ingat bahagian B, ingat teori.
Kalau tak baca, habislah, tak dapat jawab. Okay, so soalan ni adalah gabungan teori dan aplikasi. Aplikasi mungkin kalau senang bolehlah kamu jawab. Okay, ni Raja 8 ditunjukkan sebahagian kitar nitrogen dan kitar karbon. Dia campur soalan kitar nitrogen campur dengan kitar karbon. W, gas di udara. Lightning, kilat. Kilat mestilah nitrogen kan. Nitrogen bila ada pemanasan, kilat kan panas bila ada pemanasan dia akan dioksidakan. So nanti dia akan pergi meresap dalam tanah. Apa yang meresap dalam tanah? Dalam bentuk nitrat. X ni nitrat lah. Okay, lepas tu dimakan, barulah nitrat ni diserap tumbuhan. Kemudian tumbuhan ni akan mengalami proses Z, melepaskan gas di udara, di atmosfera. So ni mestilah gas karbon dioksida. Apa yang melepaskan gas karbon dioksida oleh tumbuhan? Fotosintesis ke? Fotosintesis serap karbon dioksida. Jadi proses Z ni adalah proses respirasi. Okey, jom kita tengok A. Menggunakan maklumat dalam raja WXYZ. Jawab. Dia dah bagi jawapan. Tinggal isi tempat kosong je. Nak isi tempat kosong, tolonglah isi yang logik sikit. Semasa tindakan kilat, nitrogen di udara, nitrogen di atmosfera ditukarkan kepada nitrat dalam tanah. Tumbuhan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera melalui proses respirasi. Jangan salah tulis. Jawapan dah ada, tolong isi dengan betul. 3 markah pelajar. Banyak ya 3 markah ni. Apakah, okey sekejap, ada satu. Apakah keadaan X? X ke R ni dia tanya. Sekejap Keadaan X, mana datangnya R? Keadaan X apa? Dalam tanah kena dalam keadaan nitrat. Bukan nitrogen Pada pandangan anda, bagaimanakah kesan gas Y dalam atmosfera menyebabkan pemanasan global? Karbon dioksida ni dia dibebaskan oleh aktiviti manusia. Dia akan membentuk satu lapisan di atmosfera bumi. Okey, sepatutnya atmosfera bumi bila ada cahaya matahari memancar dekat bumi, sepatutnya dipantulkan pergi angkasa. Tapi dengan adanya lapisan karbon dioksida di atmosfera bumi, dengan adanya lapisan karbon dioksida di atmosfera. Okey, bayangkan ni bumi. Dia akan bentuk satu lapisan. Jadi nanti ni matahari dipantulkan cahaya dia tak dapat keluar sebab ada terperangkap dengan lapisan karbon dioksida ni. Sebab itulah haba terperangkap di bumi dan menyebabkan pemanasan global. Karbon dioksida membentuk lapisan di atmosfera bumi. Lepas tu apa jadi? Perangkap haba. Dah 2 markah. Dia minta 2 je kan? Jangan jelaskan banyak-banyak. Ataupun haba tak dapat dipantulkan semula ke angkasa. Okey, so kita tengok soalan seterusnya, soalan bahagian B. Raja 10 tunjukkan satu eksperimen untuk hasilkan bahan M. Apa bahan M ni? Ethanol tambah asid ethanoik. Oh, ini mesti nak hasilkan ester ni. Jadi M adalah ester. Ethanol bila tambahkan dengan asid organik, asid ethanoik, ada pula asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Dia akan hasilkan ester ya pelajar. Okey. So kita cuba buat formula dia Ethanol. Kamu tambahkan dengan asid organik. Dekat sini ada H2SO4. H2SO4 ni adalah asid sulfurik pekat. Dia akan menghasilkan ester dan air. Okey. Berdasarkan Raja 10, namakan proses yang berlaku.
dah hasilkan ester, mestilah pengesteran. Asid sulfurik pekat bertindak sebagai mangkit. Jika asid sulfurik pekat tak ada, apa yang jadi? Asid mangkin mempercepatkan kadar tindak balas, meningkatkan kadar tindak balas. Jadi bila tak ada mangkin, tindak balas akan jadi slow, akan jadi perlahan. Okey. Ni soalan apa? Alkohol mempunyai kegunaan meluas dalam pelbagai bidang. Penggunaan berlebihan memberi kesan kepada kesihatan. Seorang perempuan dia ketagih alkohol. Dia ambil alkohol masa dia mengandung. Jadi banyak sangat alkohol masa dia mengandung dia ambil. So, apa kesan? Apakah kesannya? Cikgu dia tak bagi tahu pun dia nak satu ke, nak dua kesan ke. Kalau macam tu saya cakap apa? Saya cakap tengok markah. Kalau 2 markah, bagi 2 point. Okey, 1 point, 1 markah je lah. Malas sangat kan nak tulis. Okey, 2 markah kat mana? Kecacatan bayi. Kalau kita tahu kalau banyak sangat alkohol, otak dia akan mengakibatkan kesan kepada otak. Koordinasi otak. Apatah lagi baby yang baru nak develop tu. Jadi kecacatan bayi. Sindrom alkohol janin. Apa sindrom alkohol janin ni? Nanti baby lahir, baby tu ketagih alkohol. Dia tak cari susu ibu, cari alkohol. Tak boleh sindrom alkohol janin. Pertumbuhan bayi terbantut. Okey, so kalau cikgu sekarang ni dia minta 2 markah, saya bagi 3, dapat 3 lah. Tak, maksimum 2 je. Okey, soalan ni ada lukis-lukis ni. Soalan ni ada lukis-lukis. Soalan ni adalah soalan nombor 9 dan 10. Markah dia setiap satu lukisan 3 markah. Jadi kan ada 2 soalan yang kamu kena lukis, 6 markah. Macam mana nak dapat markah? Tak apalah, saya ulang lagi. Dalam menghadapi kemelut pandemik COVID-19, alkohol sangat diperlukan sebagai bahan asas menghasilkan pembersih tangan, hand sanitizer. Hand sanitizer daripada alkohol. Terangkan macam mana nak hasilkan alkohol sendiri. Pelajar kita boleh buat alkohol sendiri tau. Macam mana? Kan dah belajar sains kan? Di rumah. Jawapan anda hendaklah diiringi lukisan berlabel dan penerangan ringkas. Okey. Sekarang ni dia bagi gelas. Dia bagi gelang getah, dia bagi kain, dia bagi nenas, dia bagi yeast. Macam mana nak hasilkan alkohol? Ingat tindak balas alkohol? Tindak balas alkohol pula. Macam mana kamu nak hasilkan alkohol? Glukosa tambah yeast. Kamu akan dapat etanol. Etanol ni alkohol lah. Etanol tambah karbon dioksida. Mana nak dapat glukosa? Daripada buah yang ada glukosa, daripada starch ataupun kanji yang ada karbo. Karbo akan ditukarkan kepada glukosa. Okey, so macam mana? Buat je lah. Dalam cawan, lukislah satu cawan. Nenas, dia nak ada nenas Nenas. Saya pun lukislah nenas ni. Contohlah ni nenas Lepas tu saya tutup dengan kain. Okey. So, cikgu saya dah lukis dah. 3 markah ke? Tak. Okey. 3 markah kat mana pelajar? 1 markah bila kamu pakai semua bahan ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahan kalau kamu pakai semua. 1 markah. Kalau tak pakai 1, tolak 1 markah. Lagi 2 markah dekat lukisan dan label. Lukisan yang betul Jangan lukis asing-asing pula. Okey. Pertama sekali pakai kain. Ada gelang getah. Kain. Gelang getah. Apa lagi? Gelang getah. Kain dah pakai gelang getah. Cawan. Cawan kan. Mestilah ada cawan. Lepas tu ada pula nenas. Nenas. Kamu campurkan dengan nenas. Potongan nenas. Campurkan dengan yeast. So, dah pakai semua belum? 1, 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3, 4. Oh, gelang getah dah. Apa yang tak pakai lagi Cawan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Gelang getah, yeast semua dah campur. Okey, nenas dengan yeast 5 lah. Okey. Alright, so 2 markah di sini pelajar. Lagi 1 markah, kamu kena pakai semua. Kalau dia suruh terangkan, penerangan kamu, letaklah ni. Equation ni 1 markah. Okey, kalau dia tak suruh terangkan, lukisan ni 2 markah.
Lagi satu kalau kamu pakai semua ya. Okey, selesai. Kita pergi kepada soalan bahagian C. Soalan bahagian C macam mana? Soalan bahagian C dia tanya soalan esei lah. Nampak ni, maksud lemak tepu, bagi satu contoh. Maksud lemak tepu apa pelajar? Maksud lemak tepu? Lemak tepu apa? Ada siapa boleh bagi tahu saya? Lemak tepu dia derive daripada haiwan. Dia wujud dalam pepejal dalam suhu bilik. Okey, dua perbezaan lemak tepu dan lemak tak tepu. Cikgu, saya tak sukalah jawab esei. Saya nak jawab jadual. Dipersilakan jawab jadual. Ada markah ya. Okey, contohlah nombor 1. Lemak tepu, lemak asal dari haiwan. Contoh, dia minta contoh. Mentega, minyak. Okey, mentega, keju. Minyak lembu ni minyak sapi Okay, so kita tengok perbezaan lemak tepu tak tepu. Tadi dah belajar buat saja jadual. Okay, 2 lah markah. Okay, so dah selesai. Ada lagi satu soalan justifikasi. Dia tanya, minyak sawit banyak digunakan dalam kehidupan harian. Nampak tak? Nanti soalan-soalan minyak sawit, lemak tepu tak tepu dia banyak keluar dalam bahagian C. Berkemungkinan keluar. Boleh take extra note. Wajarkan kelebihan penggunaan minyak sawit. Kenapa minyak sawit penting? Nak buat minyak masak, boleh buat jadi margarin, boleh buat sabun, boleh buat coklat. Boleh fikir, kamu boleh fikir. Soal ni aplikasi kamu boleh fikir common sense lah. Janganlah letak yang tak logik kat situ. Boleh buat rumah, tak logik lah minyak sawit buat rumah kan. Okey, aplikasi 13. Raja 13 menunjukkan perbandingan keadaan hati. A ni hati sihat. Cantik je hati dia kan. B ni hati dia tak sihat. Inilah saya cakap tadi sirosis hati. Bila ada luka, ada inflammation dalam hati tu. Hati tu dah overwork, dia dah tak boleh nak tapis semua benda dah. Okey. Keadaan hati A boleh berubah kepada hati B. Ni bukan keadaan hati-hati ya. Okey. So, jelaskan bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Kenapa keadaan ini boleh berlaku? Sebab pengambilan alkohol kan. Okey, kesan lain. Total 4 markah, alkohol 1 markah. 3 markah bagi 3 point. Kesan lain pengambilan bahan X. Kesan lain pengambilan alkohol. Kamu bolehlah jawab, dia bagi ulcer perut, degupan jantung meningkat, penglihatan kabur, tidak waras. Okey, selesai. Pelajar, kita dah selesai unit 5. Sebatian karbon. Kita akan sambung, kita rehat beberapa minit. Kita sambung dalam unit 6. Topik elektrokimia, agak berat topik ni. Jadi bolehlah minum air dulu ke kan. Pergi tandas dulu. Okey, kita jumpa kejap lagi ya. Okey pelajar, okey kita akan sambung kembali lepas rehat sebentar tadi. Kita sambung kembali dengan topik elektrokimia. Yes, Zang. We stop for a while for a short break ya. Okay, so now I'm going to continue unit 6. Okay, unit 6. Okay, unit 6 ni elektrokimia. Apa yang kamu belajar dalam elektrokimia? Elektrokimia ni adalah satu kajian ataupun satu study di antara elektrik dengan kimia, sel elektrik dengan kimia. Jadi, sel elektrokimia ni ada 2. Sel elektrokimia ada 2, iaitu elektrolitik, sel elektrolitik dan sel kimia. Okey pelajar, kalau kamu ada sebarang soalan, jangan malu, jangan segan, tanya dekat ruang komen, kita boleh share sama-sama. Okey, manalah tahu soalan yang kamu tanya tu orang lain nak tanya tapi malu nak tanya kan. Okey, jangan lupa tanya Okey. Sel elektrolitik, sel elektrokimia terbahagi kepada sel elektrolitik dan sel kimia. Ada 2 ni, tolong ingat. Cikgu, apa beza sel elektrolitik dengan kimia? Saya dah ringkaskan dalam bentuk jadual. Okey. Sel elektrolitik, nama pun elektrolitik, elektrik. Dia mesti ada sumber tenaga. Contohnya ni lah, dia ada Swiss kan. Swiss sumber tenaga kita, kita hidupkan plug on, barulah ada tenaga dalam tu. Ingat tu, biasanya soalan dia suka tanya.
sel tu sel elektrolitik ke sel kimia. Jadi nak tahu macam mana sel tu elektrolitik ke sel kimia, senang je kamu tengok ada tak power source, ada bateri ke tak. Kalau ada bateri, elektrolitik lah tu. Tak ada bateri, tak ada sumber tenaga, sel kimia. Okay, so dia mestilah ada power. Ni nampak ni, ada power ataupun ada bateri. Okay. Dan sel elektrolitik ni, dia daripada bateri dia menghasilkan elektrik kan. Dia punya perubahan tenaga tu, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Baru ada tindak balas kimia kat situ. Okay. Anode dia adalah terminal positif. Anode terminal positif, cathode dia terminal negatif. Ni take extra note sebab untuk sel kimia dia terbalik. Untuk sel kimia, dia punya anode jadi negatif, terminal, dan dia punya cathode jadi terminal positif. Terbalik kat situ. Okay, ingat salah satu je. Ingat salah satu supaya kamu tak keliru. Kalau boleh ingat dua-dua, baguslah ingat salah satu. Kalau kamu ingat sel elektrolitik, anode positif, cathode negatif, maka sel kimia terbalik. Okay, so dia pakai logam yang sama. Logam ni maksudnya ni lah, terminal boleh yang sama. Kalau satu saya pakai karbon, cathode pun saya boleh pakai karbon. Tapi untuk sel kimia, dia tak boleh pakai logam yang sama. Kena berbeza. Kalau satu pakai plumbum, satu lagi kena pakai copper. Kena logam yang sama. Tu yang lain. Tu syarat sel kimia. Okey. Arus luaran ni bateri lah. Okay, so saya akan lukis kejap. Contohnya, ni bateri. Okay, ni kita punya terminal. Okay, so yang anode yang bersambung dengan terminal positif bateri. So yang ni adalah anode. Jadi anode positif terminal. Yang ni adalah cathode negatif terminal. Okay, macam tu Okey, persamaan dia pula. Persamaan dia apa? Tindak balas redox berlaku. Siapa yang ambil pure science, subjek kimia, dia tahulah tindak balas redox ni macam mana. Tindak balas redox bila mana pengoksidaan dan reduction berlaku secara serentak. Ada reduction, ada oxidation. Tu tindak balas redox. Okay, untuk sains, perlu tahu dia ada tindak balas redox lah. Tak perlu tahu redox tu apa. Okay. So, kamu perlu tahulah ada tindak balas redox dalam sel elektrolitik, sel kimia. Okay. So, kedua-duanya ada anode. Nampak tak? Ada pengoksidaan dan ada pengurangan. Reduction. Okay. Elektron bergerak dari anode ke cathode. Okay, jom kita tengok. Elektron mesti sentiasa bergerak dari anode ke cathode. Anode ke cathode. Tengok sebelah sini. Ini positif terminal. Dia anode. Elektron, cikgu kata elektron sentiasa bergerak dari anode ke cathode. Jadi elektron bergerak ke cathode. Okay. Maksudnya dalam sel elektrolitik, elektron dia bergerak daripada terminal positif ke terminal negatif. Okey, jom kita tengok macam mana pula dalam sel kimia. Cikgu kata elektron sentiasa bergerak dari anode ke cathode. Anode pergi cathode. Tapi anode untuk sel kimia adalah negatif terminal. Jadi, elektron bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Okay, ingat tu take notes on that. Wajib tahu dalam bab ni, kalau konsep ni pun tak dapat, anda takkan dapat jawab semua. Okay, ni basic konsep dia Basic konsep, nak pergi dengan lebih dalam ni. Okay, so dah belajar tadi. Saya nak tanya saya perlukan interaksi daripada kamu semua. Yang mana kenal pasti ini sel elektrokimia jenis apa? Adakah dia sel elektrolitik? Adakah dia sel kimia? Boleh sesiapa bagi tahu saya? Elektrolitik sel ataupun chemical cell? Anyone? Anyone? Fatiha or Zang? Maybe you know this? Sel elektrolitik ataupun sel kimia.
Yes, correct Fatihah. Sebab apa sel elektrolitik? Satu, sebab dia ada sumber bateri, sumber tenaga elektrik, sumber tenaga. Okay. Okay, so ini adalah sel elektrolitik. Bagus. Seterusnya, dah ni sel elektrolitik. Satu lagi tu mestilah sel kimia cikgu bagi. Okay, ni sel kimia. Sebab tak ada sumber tenaga. Lepas tu dia punya plate, dia punya terminal dua-dua daripada logam yang berbeza. Okay, so ni adalah sel kimia ataupun kita panggil sel kimia ringkas. Okay, selesai. Bagus, dah boleh jawab exam dah ni Fatihah. Okay, so sekarang kita tengok elektrolisis dalam keadaan leburan, dalam keadaan pepejal. Okay, solid pepejal, leburan ni molten Okay, jom kita tengok. Pelajar, salah satu syarat nak berlaku elektrolisis, kamu kena jadikan dia leburan ataupun aqueous ataupun cecair, cairan. So, kalau pepejal tak ada air, jadi tak adalah pergerakan ion. So, mentol ni takkan menyala sekiranya kamu menggunakan pepejal plumbum bromida. So, mentol tak menyala. Inference, kenapa mentol tak menyala? Sebab tiada current, tiada arus. Tak ada arus elektrik. Arus apa? Saya tulislah arus elektrik. Kan tak tahu pula arus apa Okey, leburan. Bila leburan tu maksudnya bukan kita letak air. Bukan Kalau letak air tu kita panggil aqueous ataupun larutan. Kalau leburan ni, sekarang saya pakai plumbum bromida. Plumbum bromida ni saya panaskan sampai dia lebur. Sampai dia jadi cair. Tu kita panggil leburan Jadi, bila leburan plumbum, kita pakai leburan plumbum bromida, menyala ke tak menyala pelajar? Mentol ni menyala tak? Kamu rasa dia menyala ke tak? Salah satu syarat nak terjadinya elektrolisis, nak ada current, dia kena jadi leburan atau dia kena jadi cair. Tambah air jadi aqueous. Okey, pelajar tahu tak kalau leburan ni apa jadi? Mentol ni menyala ke tak? Mentol mestilah menyala kan? Sebab apa? Inference. Sebab arus elektrik ada. Okey. So, apa jadi dekat anode dengan kathod? Okey, so kita cari mana anode dia, mana kathod dia. Anode dia di sini. Sebab dia terus sambung daripada terminal positif bateri, maka anode dia di sini. Lagi satu anode dia, kathod dia di sini. Okey, sekarang kamu ada plumbum bromida. Jadi, plumbum bromida Br2 ada dua ion je yang ada. Pb2 plus dengan Br negatif. Okey? So, Pb2 plus ni cation ion lah, ion positif. Br negatif, anion, ion negatif. Okey, jadi dekat anode apa jadi? Ion negatif akan pergi situ. Kalau positif mestilah terattract dengan ion yang negatif lah, iaitu anion. So Br dia pergi anode. Br negatif pergi anode. Kathod Pb2 plus cation pergi kathod. Sebab Pp2 plus positif, kathod dia negatif terminal kan? Okey, dah kat situ. Jadi, untuk bromin. Bromin selalu tanya gas berwarna perang. Ataupun kamu boleh kata gas, pemerhatian kamu, gas perang dihasilkan. Pb, plumbum. Plumbum kamu boleh kata pepejal berwarna kelabu. Okey, dah selesai. Itu kalau dalam keadaan leburan, tak ada masukkan air apa. Dia akan ada
ion tu saja, Pb2+ dengan Br negatif. Kalau saya pakai argentum nitrate, AgNO3. Jadi kalau saya pakai argentum, dia ada Ag positif dan NO3 negatif lah. Okey, pelajar, ada student selalu tanya saya, cikgu macam mana saya nak ingat dia Br tu dia 2+ ke Br negatif? Pelajar, untuk subjek sains ni, basic dia akan bagi kamu yang senang-senang je lah. Br tu apa yang ada dalam buku teks. Kalau contoh dalam buku teks tu macam tu, contoh tu lah yang akan keluar. Dia tak akan bagi macam subjek kimia lebih mendalam. Dia tak bagi unsur yang pelik-pelik lah. Okey. So kalau Pb, ingat Pb 2+ Br negatif. Okey, so sekarang kita tengok 3 faktor. 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion. Ada 3 faktor ni, tolong ingat sepanjang bab ni. Okey, siapa yang ambil subjek kimia boleh guna pakai juga ya pelajar. Okey, 3 faktor ni faktor apa? Yang pertama, tengok kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kita ada banyak sangat ion. Kedudukan dia. Nanti kejap lagi saya akan pergi cara nak ingat, senang ingat. Kepekatan elektrolit. Kalau elektrolit tu pekat, apa jadi? Dan jenis elektrod. Kalau kita pakai elektrod yang sama dengan elektrolit kita, apa yang jadi? Okey, so kita pergi dulu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Ni cara yang saya cakap tadi, cara senang nak ingat kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang ni kamu kena ingat. Mungkin kamu dah ingat lah, K, Na+, Ca2+, tak payahlah ikut yang ni. Tapi saya sendiri, saya menggunakan akronim untuk ingat. Okay. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup agama. Kalau untuk K+, nak Na+, kahwin Ca2+, mesti Mg2+, mesti ada Al3+. Ingat Al dulu barulah argentum. Al3+, aluminium. Ada tadi zakat untuk zinc fitrah Fe2+ supaya Sn2+. Pasangan Pb2+ hidup H+. H+ ni gas tak berwarna, dia hidrogen lah, gas inert. Gas. Okey, cukup Cu2+, agama Ag+. Ag last sekali. Okey, ingat Cu pun bawah-bawah. Okey, itu kalau cat ion lah, ion positif. Kalau ion negatif ataupun anion macam mana cikgu? Kita pakai nama Faizal ataupun kamu ada nama lain lah nak letak kan? Farid ke Faizal ke. Faizal F negatif, sungguh SO4 2 negatif, sulfate. Naughty, Faizal sungguh naughty, NO3 negatif, nitrate, curi, chlorine gas, Cl negatif. Barang, Br negatif, I negatif, I. Okey, dan OH negatif. Bawah sekali. Okey pelajar. Lepas tu, kamu dah tahu dah akronim ni, mana yang senang dinyahcas, mana yang akan dipilih untuk dinyahcas. Yang bawah. Contoh, katakanlah saya bagi sedikit, kita sama-sama jawab macam pop quiz lah sikit. Katakanlah saya bagi kamu ion Mg+, Mg2+, dan ion Cu2+. Mana yang akan dipilih untuk dinyahcas? Mg2+ ke Cu2+? Pelajar? Yang mana? Anyone boleh jawab? Yang mana akan dipilih untuk dinyahcas? Yang bawah lah. Antara Mg dengan Cu. Mg dekat atas. Yang senang nak nyahcas adalah Cu yang di bawah. Okay? Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya pasangan cukup agama. Faizal sungguh naughty, curi barang I. Okay. So, Cu akan dipilih untuk dinyahcas. Okay. Bagaimana pula Cu dipilih? Situasi lain.
OH negatif. Selalulah OH negatif ni. Senang je nak ni. Soalan dia boleh predict. Mesti ada OH negatif. Cl negatif. Mana yang senang dinyacas? Yang senang dinyacas adalah OH negatif. Sebab kedudukan dia di bawah berbanding Cl negatif. Ingat akronim ni, kalau ada akronim lain mungkin boleh sharekan di ruangan komen. Sama-sama share kalau ada akronim lain. Lain-lain pelajar biasa dia ada akronim yang unik tau. So jangan malu, jangan segan. Boleh share dengan saya. Mungkin lebih senang. Okay. So, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Faktor yang pertama. Kita dok pi tengok faktor yang pertama. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia ni. Kedudukan ion ni lah. Ion yang kamu dok hafal tu. Okay. So sekarang ni ada larutan natrium sulfate. Kamu buat elektrolisis kat situ. Buat elektrolisis. Sebab ada bateri maka sel elektrolitik lah. Okay. Apa jadi? Sebab dia larutan Kalau larutan mesti dia ada air. Kalau larutan dia ada air H2O. Jadi jom kita tengok sekarang natrium sulfate. Natrium sulfate adalah Na2SO4. Jom kita tengok ion apa. H+. Air ada H+ dengan OH negatif. Manakala untuk natrium sulfate dia ada Na positif dan SO4 2 negatif. SO4 tu minus sulfate ion lah. Okay, so kita tengok dekat anode. Dekat anode dia akan ada ion anion, ion negatif. So apa ion negatif yang pergi sini? OH negatif dan SO4 2 minus, 2 negatif. Okey, manakala dekat kathod ada 2 cation iaitu Na positif dan H positif. Okey, mana satu yang akan dipilih untuk dinyacas antara OH negatif ataupun SO4 2 negatif? Tadi cikgu kata Faizal sungguh naughty curi barang I. Last sekali. Dekat bawah. Jadi yang akan dipilih untuk dinyacas. Pula. Hidroksid ion hidroksida. OH negatif akan dipilih untuk dioksidakan. Okey, dan so, manakala dekat kathod antara kedudukan Na dengan H+. Na, mana Na? Na atas dengan H+. Yang akan dipilih mestilah yang bawah H+. So, yang akan terpilih adalah H+. OH. Ujian gas yang kita boleh buat, OH, hidroksida ion menghasilkan gas oksigen. Jadi ujian yang kita buat, kita boleh pakai kayu uji berbara. Kenapa kayu uji berbara? Okay, sebab oksigen kan dia menghasilkan api. Bila ada api, ada source of heat, dia boleh menyala. Jadi bila ada gas oksigen, kayu uji berbara akan menyala. Okay. Untuk kathod H+, hidroksida ion, kita pakai kayu uji menyala. Kita masukkan kayu uji menyala dalam hidrogen, dia akan api yang menyala tu, kayu uji yang menyala tu, dia akan padam dengan bunyi pop. Okey? Ingat kayu uji menyala. Menyala dengan berbara ni berbeza pelajar. Menyala. Ingat pop. Dia terpadam dengan bunyi pop. Okey, selesai. Kita tengok kita punya faktor yang kedua. Kepekatan ion dalam elektrolit. Ion yang lebih pekat. Macam ni kita pakai kuprum klorida pekat. Kuprum klorida pekat. Okey, jom take a note. Anion yang terhasil adalah kita tahu dia CuCl2. Cation yang terhasil of course lah H+ dengan H+ dan Cu2+. Pelajar, kalau kamu ada soalan
Jangan malu, tolong drop di ruangan komen. Okay, Cl2, Cl, OH minus, anion OH minus dan Cl minus. So, kalau ikut yang kita hafal tadi, H, okay, kita macam mana saya nak cakap? Okay, so, ion yang lebih pekat, sekarang dia pakai pekat. Dia pakai ion yang lebih pekat. Dia akan terefek di anode. Dekat kathod masih sama. Kita masih pakai siri elektrokimia. Dekat kathod kita masih pakai siri elektrokimia. Kita tengok mana yang lagi bawah, dia lagi senang dinyacas. Dekat anode kita akan pilih ion yang pekat tu. Okey, jom kita tengok. Ni lain. Okey. Mana yang akan dinyacas? Okey. Cation dia akan pergi dekat anode kan. Jadi dia akan take effect di anode je take effect di anode. Sepatutnya Cu plus. Sepatutnya Cu plus ke apa yang akan dinyacas? Anyone? Okey, dekat anode anion akan pergi situ. Sekarang dia antara OH minus dengan Cl minus. Jadi pelajar, kalau kita ikut akronim Faizal tadi, OH yang akan dipilih kan. Tapi disebabkan ion CuCl2 ni pekat, kita akan pilih klorin. Cl negatif. Klorin ion untuk dinyacas. Okay. Maka Cl negatif ni adalah klorin gas. Jadi dia akan menghasilkan gas perak. Gas perak. Kalau kamu perasan di akronim tadi, saya dah letak dah gas-gas apa yang terhasil. Kalau K sampailah PB, semuanya pepejal kelabu. Kalau hidrogen, gas tak berwarna. Kalau Cu, pepejal perak. Ag, pepejal kelabu. Okay, saya dah letak kat sini. Boleh screenshot ke? Okay. Okay. Kita pergi balik kepada soalan. Dekat kathod dia akan menarik cation. H plus atau Cu. Kat kathod dia tak efek apa-apa. Dia still ikut flow antara H plus dengan Cu. H plus dengan Cu. H kat sini, Cu kat sini. Cu lagi bawah, jadi kita akan pilih copper atau Cu untuk dinyacas. Cu kuprum Cu2 plus akan terpilih. Jadi kuprum lah. Dia punya ujian gas, dia bukan ujian gas. Yang ni dia akan membentuk brown solid. Okey. Kuprum. Kuprum ni berwarna coklat. Pejal coklat terbentuk. Okey. Dan kita tengok kepada faktor kita yang ketiga. Ingat kalau kepekatan ion, dia take effect di anode sahaja. Di anode. Dekat kathod kita masih ikut siri elektrokimia. Okey. Jenis elektrod. Okey. Kalaulah jenis elektrod, kita punya terminal. Kalau logam yang kita gunakan sebagai anode sama dengan ion logam dalam elektrolit. Maka anode dia akan larut membentuk ion logam, iaitu dia menjadi semakin kurus. Tidak, dia menjadi terhakislah, menjadi semakin kecil. Manakala dekat kathod dia akan bertambah saiz, menjadi besar. Dia akan terenak. Okey, jom kita tengok untuk jenis elektrod. Ingat kalau terminal anode tu positif, terminal positif tu sama dengan elektrolit. Elektrolit, maka dekat anode akan jadi kecil terminal tu, dan dekat kathod terminal tu akan jadi besar. Okey. So, kita tengok contoh yang warna purple ni, contoh yang dekat sini normal.
saya ada kuprum sulfat dengan karbon elektrod. Saya pakai karbon elektrod. Okay, so kuprum sulfat ni bukan tak ada karbon punya unsur kan? Cu SO4. Dia tak ada karbon lah C. So tak ada. So kita ambil efek yang semakin di bawah dalam siri elektrokimia dia akan dinyacas. So kita tengok dekat anode, ion bergerak di anode adalah anion. Ion negatif SO4 2- dengan OH- sebab dia larutan. Okey, so dekat kathode cation Cu2+ dengan H+. Okey, yang dipilih untuk dinyacas adalah OH kerana OH dekat bawah siri elektrokimia. Manakala Cu untuk kathode Cu sebab Cu dekat bawah. Okey, pemerhatian. Kalau OH ni gas tak berwarna lah. OH kan oksigen. Kalau kita nak test, kita pakai kayu uji berbara. Okey, manakala Cu pepejal perang terenap. Cu pepejal perang. Ingat pepejal perang atau pepejal coklat. Biasa pakai perang lah. Gas dengan pepejal kuprum. Okey, ni yang normal Yang warna purple ni normal. Normal situasi. Saya bandingkan supaya senang kamu nampak. Manakala, kalau faktor elektrod, nampak tak? Saya pakai kuprum 2 sulfat CuSO4 dengan elektrod kuprum. Cu. Saya punya elektrolitik yang ni CuSO4. Saya punya larutan elektrolit ada kuprum ion juga. Kalau macam tu dekat anode kita akan jadi kurus, akan jadi semakin kecil, thinner. Manakala dekat cathode it's become thicker, jadi semakin besar. Jadi jom kita tengok. Okey, samalah dia punya anion sama dengan yang kat sebelah ni. Cathode Cu2+, H+ sama. Tapi apa yang membezakan mereka adalah apa yang dinyacas. Okey. Dekat kita tahu dekat anode dia akan jadi semakin kecil, dia akan terhakis jadi semakin kurus. Jadi kuprum akan dipilih untuk dinyacas. Nanti kuprum ni dia akan jadi Cu2+. Kuprum dia akan dipilih untuk dinyacas. Sebab itulah elektron menjadi semakin tipis. Cu2+ dia akan jadi ion. Dia akan jadi ion. Manakala dekat kathode dia akan jadi semakin gemuk. Cu2+ dinyacas. Cu2+ dia akan jadi pepejal kuprum. Okey. Daripada ion dia jadi pepejal. Kalau yang sebelah sini daripada pepejal dia jadi ion. Yang sebelah kathode daripada ion dia jadi pepejal. So, sebelah anode elektrod menjadi semakin nipis, kathode pepejal perang terenap ataupun menjadi semakin besar, semakin thicker. Okay, it's become thicker. Okay, ion kuprum. Boleh tulis kat sini produk adalah ion kuprum, pepejal kuprum. Ion kuprum maksudnya Cu2+, pepejal kuprum Cu sahaja. Cu copper, kuprum Okay, selesai. 3 faktor. Okay. Kita tengok aplikasi elektrolisis dalam industri pula. Pengekstrakan logam. Nak ekstrak, contohnya kamu nak ekstrak aluminium. Aluminium bukan keluar-keluar je dapat aluminium pelajar. Kena ekstrak dulu aluminium daripada biji aluminium. Biji aluminium tu kita panggil aluminium oksida. Prosesnya elektrolisis lah, kita buat elektrolisis. Okey, so lagi satu kamu kena tahu di sini adalah dia punya elektrolit. Kamu punya elektrolit kamu akan tambahkan dengan kriolite. Kriolite ni yang akan turunkan lagi takat lebur kamu. Okey, ingat proses aplikasi elektrolisis, pengekstrakan logam, penulinan logam. Penulinan logam. Pelajar ingat apa yang berada di anode. Anode kamu akan jadi tipis. Anode kamu akan jadi tipis. Maka yang dekat anode kamu kena letak logam yang tak tulen tu. Sebab kamu nak tulinkan, jadi kamu nak buang lapisan luar dia. So dekat anode letak logam tak tulen. Dan dekat kathode letak logam tulen kamu. Okey, selesai. Kedua, dan
Aplikasi ketiga, penyaduran logam. Katakanlah kamu nak sadur sudu ataupun kamu nak sadur objek ni dengan emas. Dekat bahagian anode kamu, kita tahu dekat anode dia akan menjadi semakin nipis. Kamu letaklah emas. Dekat kathod, objek yang kamu nak sadurkan. Ini penting untuk cegah pengaratan, penyaduran logam. Okey. Dia ada syarat. Elektrolit kamu kena ada ion logam. Contohnya emas, contohnya argentum, Ag. Kamu nak sadurkan objek ni dengan Ag. Maka elektrolit kamu kena argentum nitrate ke, argentum sulfate ke. Okey, tu Elektropenggumpalan ini adalah untuk teknik penapisan air, bersihkan air. Macam mana? Dekat anode terminal positif kamu, letak ada elektron logam tu dia akan mengion. Dekat kathod, ion hidrogen dia akan dinyahcas. Jadi, macam mana proses ni? Ion positif kamu akan pergi jumpa dengan hydroxide ion OH negatif, dia akan membentuk koagulan. Koagulan ni apa? Koagulan ni lah kotoran. Kotoran ni akan membentuk flok. Flok di bawah ni. Itulah elektropenggumpalan. Okey, untuk 3-4 aplikasi ni, it's okay. Kamu perlu ingat 4 aplikasi. Pengekstrakan logam, penulinan logam, penyaduran, elektropenggumpalan. Okey? So, tu penting. Soalan suka tanya. Apakah aplikasi elektrolisis, sel elektrolisis, sel elektrokimia, sel elektrokimia. Okey. So kita sekarang pergi kepada sel kimia. Sel kimia kita kena pakai 2 terminal yang berbeza. Kalau satu pakai zinc, satu lagi tak boleh pakai zinc, satu lagi kena pakai kuprum. Dia tak perlu ada bateri, tak perlu ada sumber tenaga. Okey, baiklah pelajar. Cikgu, macam mana saya nak tentukan dia anode ke dia kuprum? Dia anode ke dia kathod? Okey. Dia anode ke dia kathod? Kita tengok si elektropositif. Kalau logam tu semakin elektropositif, maka dia akan jadi. Okey, sekarang saya bagi contoh teruslah, senang kamu nak ingat. Okey. Saya sekarang ada zinc dengan kuprum. Mana zinc dengan kuprum? Saya ada zinc dan kuprum. Copper Okey, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan cukup agama. Tadi untuk sel elektrolitik semakin bawah lagi senang nak dinyahcas, kita kena pilih yang bawah. Tapi untuk tentukan dia anode ke kathod, kamu kena tengok ni. Zinc yang atas yang lebih elektropositif. Zinc lebih elektropositif berbanding copper. Kuprum. Zinc dekat atas, jadi dia lebih elektropositif berbanding kuprum. Jadi yang dekat atas tu akan terpilih untuk menjadi yang lebih elektropositif, akan jadi anode. Zinc lah. Manakala yang jadi kathod adalah yang kurang elektropositif. Ingat kalau dia lebih elektropositif, dia dekat atas, maka dia akan jadi anode. Kat bawah dia jadi kathod. Rendah kan? Kathod. Bawah kathod. Okey. Dia mesti logam berbeza. Berbeza dengan sel elektrolitik, anode. Sel elektrolitik tadi, anode dia positif terminal. Kathod dia negatif terminal. Tapi sel kimia, anode dia negatif terminal, kathod dia positif terminal. Terbalik. Okey. Lebih banyak logam elektropositif. Yang ni, mana yang lebih elektropositif, dia akan jadi anode ataupun terminal negatif ya. Okey. Okey. So, jarak antara dua logam lebih banyak voltan terbentuk. Okey pelajar, katakanlah saya pakai pasangan magnesium,
Saya pakai pasangan magnesium dan saya pakai pasangan aluminium. Magnesium, saya pakai logam aluminium dan magnesium sebagai terminal. Okey. Magnesium dan aluminium. Okey, jarak dia macam ni je kan? Okey, lagi satu. Saya pakai magnesium dan saya pakai plumbum, PB. Dekat sini. Yang akan menghasilkan voltan yang lebih besar, voltan lebih besar dihasilkan untuk pasangan yang ada jarak antara mereka, jarak dalam siri keelektropositifan yang besar. Jadi, voltan lebih tinggi untuk pasangan magnesium dan plumbum berbanding pasangan magnesium dan aluminium. Ingat tu Okey, soalan ni selalu sangat keluar. Okey, jom kita cuba jawab soalan kertas 1 dengan mengaplikasikan teknik GPS. Okey, jom sama-sama jawab dengan saya. Tengok kamu semua faham ke tidak. Okey. Raja ni dia tunjukkan proses penyaduran logam. Dia nak sadurkan kunci ni. Dia nak sadurkan kunci. Tadi cikgu kata kalau nak sadurkan kunci dekat anode, dia akan jadi tipis. Dekat kathod, dia akan jadi tebal. Jadi dekat anode, dekat sini, ni kan positif, so ini adalah anode. Dekat sini adalah logam disadur. Logam saduran. Kamu pakai kuprum copper, logam saduran. Dan kunci besi kamu adalah apa yang nak disadur. Okey. Lepas tu ada larutan X. Apakah larutan X? Kata kunci. Larutan X tu apa? Dia tanya. GPS. G garis kata kunci. Garis dah larutan X ni apa? Okey, P. Pangkah mana yang tak betul? Syarat-syarat nak buat penyaduran. Kamu punya larutan ni kena ada ion sama dengan terminal. Sekarang ada copper, jadi kena ada copper, unsur copper sebagai larutan So, silver bukan, tak ada. So, mana yang ada copper? B. Jawapan yang betul. Okey. Raja 23 menunjukkan satu sel kimia. Ada satu sel kimia. Kita ada zinc tape dengan sel kimia lagi. Kita ada zinc dengan copper. Okey. Antara berikut yang manakah dapat meningkatkan bacaan voltmeter? Okey, zinc dengan copper. Kedudukan zinc dengan copper. Zinc dekat atas Zinc dekat atas. Zinc. Zn. Copper dekat bawah sekali. Okey. Macam mana nak tingkatkan? Kamu kena tingkatkan jarak dia lah. Okey. Gunakan pita zinc lebih tebal. Salah, tak ada kena mengena. Okey, B. Gunakan air sebagai elektrolit. Tak boleh tak boleh pakai air sebagai elektrolit untuk tingkatkan voltage ataupun bacaan voltmeter. Gantikan zinc dengan magnesium. Okey, sekarang kedudukan antara zinc dengan magnesium. Zinc. Zinc adalah magnesium. Kita ganti, kita tak nak pakai zinc, kita ganti dengan magnesium. Kedudukan magnesium adalah di atas zinc. Magnesium kat sini. So, jarak dia bertambah kan? Bila jarak dia bertambah, maka voltan dia pun bertambah. Voltmeter bertambah. So, C jawapan yang betul. Ubah kedudukan tak ada kena-mengena. Kamu ubah macam mana pun, dia still yang lebih elektropositif, dia akan jadi, yang lebih elektropositif, dia akan jadi terminal negatif kamu. Akan jadi anode. Okey, dah selesai. Antara berikut yang manakah elektrolit? Dia tanya elektrolit, garis yang mana elektrolit? Is it like ethanol ke? Ethanol. Leburan kuprum. Bukan ethanol Ethanol bukan. Pepejal plumbum. Kita tak boleh pakai pepejal. Kita kena pakai sama ada leburan ataupun larutan.
Dan larutan natrium klorida. Cikgu confuse lah antara dua yang kita panggil sebagai elektrolit bila dia berbentuk larutan. So, D adalah jawapan yang betul. Okey, seterusnya. Seorang pelajar jalankan eksperimen untuk kaji elektrolisis larutan kuprum klorida pekat. Ni mesti ada kaitan dengan kepekatan ni. Okay, kamu pakai kepekatan hasil di elektrod X dan Y. Okay, jom kita tengok. Kamu mengelektrolisis kuprum klorida pekat CuCl2. Jadi, anion yang dihasilkan adalah OH- dan Cl-. Cation yang dihasilkan Cu2+ dengan H+. Okay. So, hasil di X. X adalah anode. Dan Y adalah cathode. Okay. So, dia akan efek kamu punya anode sahaja. Kalau ikutkan OH yang akan dinyahcas, tapi bila kepekatan tinggi, kamu akan pilih Cl untuk dinyahcas. Jadi, kamu tahu dekat anode akan Cl yang akan terpilih untuk dinyahcas. Kuprum ni salah. Jadi, antara C dengan D. Untuk yang antara C dengan D, mana betul? Klorin. Antara C dengan D. Yang ni dah betul. Dekat katot apa yang dinyahcas? Adakah kuprum? Adakah hidrogen? Kedudukan antara kuprum, hidrogen dekat atas, kuprum dekat bawah. Jadi kuprum lebih senang untuk dinyahcas. So, D adalah jawapan yang betul. Okey, kita sambung bahagian A. Bahagian A, kita sambung sikit lah. Esok kita akan sambung lagi topik ni latihan. So, Raja 2 dia tunjuk satu eksperimen untuk tentukan kekondaksian elektrik. Kondaksi elektrik. Saya ada kepingan besi, saya ada kepingan zinc, orange. Eksperimen diulang dengan menggunakan sebiji lemon. Okey, sekarang orange dihasilkan bacaan galvanometer 0.10. Maksudnya lebih kosong, lemon 0.3. Lemon menghasilkan lebih banyak voltan. Jadi satu hipotesis, nyatakanlah antara lemon dengan orange mana satu yang lebih masam? Lemon kan? Antara lemon dengan orange, mana satu lebih masam? Lemon kan? Okey, jadi lemon dia lebih berasid, betul? Okay, jadi kamu boleh buat hipotesis semakin bertambah keasidan buah, semakin bertambah, maka bacaan galvanometer akan bertambah. Apa faktor yang boleh diubah, pemboleh ubah dimanipulasikan? Jenis buah. Kamu kan pakai lemon dan pakai orange, jadi jenis buah, jadi pemboleh ubah dimanipulasikan kamu yang boleh diubah. Berdasarkan jadual 2, jus manakah adalah konduktor elektrik yang baik? Jus mana yang lebih menghasilkan banyak voltan lah? Of course lah, lemon. Okey, tengok di soalan aplikasi. Jus buah-buahan digunakan dalam eksperimen dipanggil sebagai elektrolit. Okey, jus buah-buahan dipanggil sebagai elektrolit. Definisikan secara operasi elektrolit. Term tambahkan dengan pemboleh ubah bergerak balas kamu. Okey, jadi term kamu adalah elektrolit adalah bahan yang ni PB kamu pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasikan yang menghasilkan bacaan galvanometer.
Okey dah, selesai dah dekat situ. So, elektrolit adalah term dan bacaan galvanometer adalah kamu punya pemboleh ubah bergerak balas. Okey pelajar, jadi kita dah selesai dah kelas kita pada hari ini. Saya akan sambung topik elektrokimia esok dengan topik seterusnya iaitu optik cahaya dan optik. Esok saya ada lagu best. So, siapa nak tahu lagu apa? Ikut kelas saya esok dalam pembelajaran kita yang ke-9. Okey, 9 dah. Second last class. Okey, pelajar terima kasih atas perhatian kamu. Kita akan wrap up kat sini. Jumpa lagi esok dalam waktu yang sama. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bye.